fakulti mana dan bidang serta specialization you lah, supaya kita boleh tahu kan how diverse we are. Okay, silakan. Siapa yang nak mulakan dulu? Saya mulakan dululah. Okay, silakan Dr. Ehsan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Fariza dan rakan-rakan, dan salam sejahtera untuk yang bukan Islam. Saya Nur Ehsan Muhammad Said, boleh panggil Ehsan, dari Fakulti Pendidikan, Program TESOL. Okay, terima kasih Dr. Ehsan. Okay. Ni saya kenal ni, adik saya dekat fakulti ni. Tapi tak apa tak ada double standard kat sini. Okey, silakan. Seterusnya siapa lagi? Okay, nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Fariza dan rakan-rakan. Nama saya Dr. Munira Ismail dari Fakulti Sains dan Teknologi, Program Science Actuary, bidang specialization Actuarial Science and also Quantitative Finance. Terima kasih Dr. Munira. Saya attach dengan FXT sebagai apa kata ni untuk active learning tu. Saya sebagai yang kata ni lah advisor di sana. Sempat kan bawa balik ke? Tak, dah lama dah balik. Sebelum MCO dulu saya adalah few times ke FST kan untuk conduct active learning tu lah. Okay. So kenal Dr. Sakinah? Kenal. Prof Wan semua insyaAllah. Okay, Dr. Munira next. Alright. Silakan. Dia nak suruh saya panggil nama ni. Maybe saya mulakan ya. Silakan. Selamat pagi Dr. Fariza and kawan-kawan sekalian. Saya Healing dari Pusat Genius di bahagian asasi lah, asasi pintar. So I'm teaching, saya ajar biology. Tapi my field of specialization in toxicology and biomedical science. Okay. Yeah. Thank you. Okay, ni mesti genius ni. Yang genius ni, they have a different approach, Doktor. Sebab their idea is, I think Dr. Afiq pun tahulah kan, their idea is tremendous. Is sampai sometimes they want to reach the moon. Bukan katanya not possible, but sometimes we are there to bring them back to the track and lead them to the correct path lah. So I think Dr. Afiq lagi experience lah with the pelajar. Alright, good. Mungkin nanti pun kita bila ada isu berkenaan dengan orang kata cara pengajaran apa, mungkin you boleh share jugalah macam mana kita untuk this certain group of people. Okay, next. Silakan. Bagi saya lah, dah tak ada orang nak kan, jadi saya. Itulah dia. Saya tak naklah authoritarian nak sebut nama kan. Kita nak tengok siapa yang nak perkenalkan diri kita. Itulah tu kan. Saya Muhammad Hafiz Safiai daripada Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam. Bidang saya ialah falak syar'i. Masya Allah. Terima kasih. Falak ni. Apa tu, kita pun saya pun sebenarnya berminat juga dengan falak ni. Mungkin nanti bolehlah pergi berguru dengan Dr. Hafiz ya. InsyaAllah. Boleh. Okay. Saya pun ada juga few kawan yang kenal di FPI lah. Dr. Ermin, Dr. Rozia, ya, Dr. Sana. Senang-senang nanti datang beritahulah. Pernah ke FPI sana. Alright. Okay, terima kasih Dr. Hafiz. Next. Silakan. Assalamualaikum. Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Fariza and rakan-rakan. So, my name is Nur Khalida Kamal. Saya attached di Imbiosis sebagai research fellow. Saya punya specialization dalam bidang chemistry dan metabolomics berasal dari Selangor. Oh, Selangor. Okey, saya Terengganu. Okey, terima kasih Dr. Khalida. Okey, seterusnya. Ni kalau kita silakan. Okey, assalamualaikum. Dr. Afiq dulu ke? Okey, apa lagi? Okey, saya Nurhani Dayati. Saya Nurhani Dayati binti Abdul Manap
daripada Fakulti Pengajian Islam. Satu office dengan Dr. Hafiz tadi. Okey. Tapi bidang saya undang-undang perbandingan. Okey. Okey, kita nak panggil apa? Nama sedap sangatlah ni. Nama panjang. Biasanya panggil Hani. Hani. Okey. Hani. Okey, seterusnya. Okey, sama. Seterusnya? Assalamualaikum. Okey, selamat silakan. selamat pagi. Nama saya Muhammad Hafizul bin Muhammad Zahar. Saya dari Mata Bintang. Saya ajar di kolej budak sekolah pengajian asasi. Bidang saya fizik dan astronomi ya. Sekarang ni pembelajaran secara dalam talian ke atau macam mana? Sekarang ni kalau saya sendiri saya blended lah sekarang. Okey. Sebelum ni memang atas talian lah. Tapi sekarang student dah masuk kan. Betul lah dah. Okey, terima kasih. Next, lagi few yang belum perkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Murni Nazira binti Sadian, attached di Imbiosi sama dengan Dr. Nurhalida tadi. Bidang saya dalam molecular biology, specialize dalam animal tissue culture. Alright. Saya dengar pun takut maklumlah. Saya ni bukan orang sains kan. Jadi kita ni orang kampung. Saya pun orang kampung. Tak adalah, saja je bergurau. Okey, terima kasih Dr. Murni. Okay, next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Akila. Saya dari Jabatan Sains Makanan FST. Bidang saya dalam bidang food microbiology makanan. Kita pernah jumpa ke? Saya pernah jumpa doktor. Itulah dia, rasa macam pernah jumpa dekat FST kot kan? Okey. Dekat FST. Dan ada khusus apa? Apa ya? Mentality. Khusus apa saya tak ingat, saya ada datang dulu. Dekat matematik. Dekat matematik. Mungkin yang saya tak ingat dah. Banyak sangat khusus tak ingat dah. Tapi adalah few times memang saya ke FST lah. Alright, terima kasih Dr. Kila. Ada lagi saya sini tak perkenalkan diri ya. Assalamualaikum. Salam. Saya Munira Osman. Saya daripada Institut Alam Sekitar dan Pembangunan. Bidang saya adalah pencemaran udara. Okey. Bagus ni pencemaran udara ni kan. Bukanlah pencemaran udara tu bagus. Maksudnya fardu kifayah tu untuk kita memahami kan. Kalau layman tu kita tak ambil kisah tentang ni kan. Apa di antara isu-isu yang kata trending tentang pencemaran udara dekat Malaysia kita ya? Sekarang mungkin pasal yang hari tu yang ada kematian dalam kereta tu lah kan, daripada asap kenderaan yang situ. Lepas tu kalau ikutkan tahunan tu memang biasa haze lah, jerebu. Isu yang sering macam tahunan lah. Tapi tahun ni tak ada sebab kita tak ada El Nino. Jadi alhamdulillah lah tak ada jerebu pada tahun ni. Okey. Alright. Terima kasih. Saya pun excited ni mendengar pandangan daripada pakar-pakar yang berbeza bidang kan. Okey. Seterusnya siapa silakan yang masih bergelap-gelap lagi ni duduk bilik dia gelap lagi. Dr. Murni, Dr. Hasila, Dr. Almi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Almi. Saya ada masalah dengan laptop saya. Oh ya ke? Okey. Tak apa. Janji kita boleh dengar. Saya daripada Jabatan Sains Matematik sama dengan Dr. Munira Ismail lah. Cuma saya program lain iaitu program matematik. Okey. Terima kasih Dr. Almi. Next we have Dr. Murni. Nak perkenalkan diri silakan ke tak ada bersama kita? Pergi jemur kain ke apa ke? Okey. Dr. Sila silakan. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Dengar ya. Saya Hasila dari Solar Energy Research Institute. Okey. Seri. Ya. Seri. Dr. Murni dah perkenalkan diri ke belum? Dah yang tadi kan? Okey. Bila dia bergelap saya tak ingat. Bila dia cerah baru saya ingat dia dah perkenalkan diri. Okey, baik. So terima kasih semua untuk pengenalan diri itu. Sebab saya rasa walaupun ni mungkin take some time tapi sangat penting lah untuk kita mengenali siapa yang ada dalam grup ni kan. Okey, nanti mungkin petang nanti you all pun kena berkenalan juga dengan Prof Ismail Saibun. Okey. Alright. So izinkan saya untuk share screen. Semua kita dah perkenalkan nama ke? Ataupun ada yang saya miss? Semua dah Okey.
Okay. You all ada go through tak apa yang ada dalam modul 4 tu tentang instructional design? Ada go through tak ke belum lagi? Ada baca ke tak? Belum sempat baca lah ya. Okey, faham. Instruction design tak sempat. Okey, tak apa, faham. Sebab itulah saya bawa slide kat sini. Okey. Right, apa tu? Okey. So, sebelum saya cerita sedikit tentang instructional design, sebab memang untuk modul kita ini ialah tentang macam mana kita nak pemikiran semula, macam mana kita nak redesign kita punya pengalaman pembelajaran ataupun our students learning experiences. So mungkin salah satu daripada pendekatan yang boleh kita semua pensyarah, bukan kata instructional design ni orang fakulti pendidikan sahaja yang boleh guna. So sebenarnya dia applicable untuk semua bidang, semua disiplin. It's about instructional design. So untuk kita menghasilkan satu pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang memberi kesan kepada pelajar, because teaching is about, learning is about helping our students untuk discover new knowledge kan, untuk construct dia punya new understanding dan sebagainya. Jadi kita ada satu daripada pendekatan dikatakan sebagai instructional design. Tetapi sebelum tu saya tak nak bagi kuliah. This is not orang kata a lecture lah. Saya just nak show dan kemudian kita boleh bincang sama-sama. Kalau saya boleh tahu daripada skala 0 to 5. 0 means tak tahulah, 5 to excellent. Boleh tak saya tahu berapa skala yang you all rasa you all punya kefahaman tentang instructional design? Boleh tak saya tahu? Boleh cakap je. Saya just nak tahu. Mungkin saya tak nampak semua kat sini ni. Nama pun tak appear dah apabila saya stop share sekejap. Okay, Dr. Kila, 0 to 5? 1 kot. Okay, tak apa, tak ada masalah. Ni bukan markah periksa. Ya, saya nak tahu saja apa you all punya preconception ataupun prior knowledge tentang instructional design ni. Dr. Ihsan? Boleh kata 3.5. Okay, 3.5. 4. Tapi belum excellent lagi. Okay. It's okay. Kadang kita ni orang kata underrate diri kita kan. Okay, silakan Dr. Afiq. Dr. Afiq, 0 to 5. Kat mana you rasa you punya kefahaman dan juga skills in using instructional design so far? Saya rasa 1 juga kot. 1 okay. No problem. Nur Khalida, saya ikut frame dekat monitor saya lah ya, senang ya. Nur Khalida? Saya rasa saya 2.5 kot. 2.5. Okey. Munira? 1. So, tak apa ke saya tulis saya panggil namanya, saya tak panggil tak apa. It's okay. Takut nanti kau marah pula kan. No problem. Okey, sorry tak apalah, kita anggap kita kawan lah ya. Betul. Okey, Iling? 1 je. 1, okey. Tak apa. Hani? 0.5. 1 lah kot. 0.5 tu kalau dibundakan jadi 1 juga kan. Okey. Ustaz Hafiz? Mungkin 2 kot. 2 okey. Murni? Saya tak ada pengalaman, 1. Okey, 1. Hasila? Saya rasa saya 0.1, 0.2. Okey. Ini tu nilai yang signifikan tu. Okey, agak gurau je. Okey, tak apa. Murnira? 1. Okey. Mana tahu kot 1 kat bawah ni ada 4 jari lagi yang tak nampak kan. Sebenarnya 5 nak gambar. Okey. 1 Okey, terima kasih. Almi? Mungkin 1.5. 1.5. Okey. Kadang-kadang kita dah berdesign dah, tapi design kita tu kita main hentam tak structure. Okay.
tak apalah. Ini yang kita nak revisit pada hari ni kan. Okey. Kita ada Cik Anwar, Dr. Anwar ya. Tadi kita tak sempat nak berkenalan. Boleh perkenalkan diri sekejap tak? Unmute please. Kita tak dengar. Kita nak unmute ya. Okey, tadi saya ingat dalam itu lagi, dalam Microsoft Teams. So I just, my handphone ada problem today. Oh ya ke? Alamak, saya minta maaf. I just join. Okey. Tak apa. Dr. Anwar di mana ya? Pada Fakulti Sains, Physics. Okay, alright. So kita baru nak panaskan enjin sebenarnya ni. Saya just tanya dengan rakan-rakan lah tentang instructional design. Daripada skala 0 to 5, berapa yang you nak rate yourself in terms of your understanding and skills about using ID ni dalam PMP? I think 2-3 sebab I tak pernah ada pengalaman. Okay. Tak apa. Alright. So, saya senang hati sebab tak ada sebut 5. Kalau ada yang sebut 5, saya nak pass mic lah supaya dia ajar lah sebab saya pun nak belajar juga kan. Okay. Alright. Okay. So, let me share the screen again. Okay. So, kalau kita lihat instructional design ni sebenarnya ialah macam saya katakan tadi, satu pendekatan lah. Satu pendekatan yang boleh kita semua, tak kira lah regardless of what discipline we come from, kita boleh guna pendekatan ini apabila kita nak mereka bentuk pengajaran dengan pelajar-pelajar kita. Sometimes kita rasa macam, kenapa student macam tak minat je saya mengajar? Ataupun kenapa student saya ni tak faham-faham lagi? Ataupun student saya tak boleh perform lagi things that yang sepatutnya mereka boleh perform kan? Pernah tak kita berfikir macam tu? Apa sepatutnya yang perlu kita buat? Pernah tak berfikir macam, okay, kita dah habis satu kohort. For the next cohort, apa agaknya cara pengajaran yang boleh kita ambil, yang boleh kita rangka agar masalah yang sama tidak berulang dengan kohort yang kemudian itu? Pernah tak wujud isu-isu itu dalam pengajaran dan pembelajaran sebelum ini? Pernah. Pernah kan? Okay. So, tapi saya rasa this one, okay, tak apa, saya skip saja yang ni. Kita tak payah bincang tentang teknologi dulu. Alright. So, mungkin kalau kita lihat dari sudut pengajaran, components of instruction. We talk about teaching and learning all the times. Dan kalau kita perhatikan kat sini, how many components of instruction are there in this slide? Kita nampak 4 kan? What are they? Kita ada learning environment. Sama ada suasana pembelajaran pelajar itu kondusif ataupun tidak. Kalau kita cakap tentang physical punya classroom. Adakah pencahayaannya cukup, kerusinya selesa untuk pelajar duduk, mejanya, kemudian dari sudut panas ataupun sejuk suhunya, dan mungkin dalam environment, online environment, macam mana pula capaian internet dan sebagainya lah. So itu salah satu daripada komponen di dalam pembelajaran ataupun pengajaran. Yang kedua, kita ada learner. Perlu ada pelajar lah. Kalau kita mengajar tapi tak ada pelajar, so tak bermakna lah. Macam kita ni, orang tanya betul ke tak betul ni mengajar seseorang kan. So kita perlu ada pada pelajar. Seterusnya, components dalam instruction adalah instruments. Apa dia instruments yang kita nak gunakan untuk kita memastikan supaya objektif. Kalau kita mengajar di UKM ni, kita ada HPK kan, hasil pembelajaran khusus. HPK 1, HPK 2, HPK 3 dan seterusnya. Apa dia instrumen yang boleh kita guna pakai untuk memastikan kesemua HPK itu dapat dicapai oleh pelajar secara maksimum. Itu instrumen. Dan seterusnya, of course kita ada content lah. Itu yang kita ada isi kandungan di dalam kursus-kursus yang kita ajar. So rakan-rakan semua, we have learning environment, we have learner, instruments as well as content. Where are teachers or lecturers? Di mana kita dalam ruang ini? Di mana kita di dalam instruction? What do you think? Kita kat mana?
Kita kat ada bawah meja ke, balik kipas ke, kat mana kita? Instrumen ke? Kita yang menaungi kot semua. Kita Yang bertanggungjawab semua. Kita memayungi semua, betul? Yes. So maknanya in order for learning to occur, lecturer perlu tak berada di situ? Lecturer perlu tak berada bersama dengan pelajar? Not physically. Tak semestinya kita tak perlu berada di situ. Maknanya keempat-empat komponen inilah yang akan membentuk, dia kata sebagai rukun lah supaya pembelajaran itu berlaku. Jadi persoalannya kita sebagai lecturer di mana letak duduk kita kan? Apa kita punya role apabila kita nak pastikan pembelajaran pelajar kita berlaku. Ya, jadi sebenarnya di sebalik 4 komponen ini kita berada di sebalik itu. Ya, maksudnya sekarang ni inilah peranan kita di mana seseorang pensyarah ataupun lecturer dia berperanan untuk mereka bentuk pengalaman pembelajaran pelajar mereka agar pembelajaran itu berlaku dengan cara apa dia? Memastikan learning environment kondusif untuk pembelajaran berlaku. Memastikan pelajar itu bersedia untuk belajar. Pernah tak kalau kita masuk kuliah kan, kita bagi salam kemudian terus kepada pembelajaran, kita nampak student kita masih balik handphone kan, kita tak attract students punya attention pada awalnya. Jadi student lecturer masuk, okay fine. Jadi dia pun buat kerja dia, kita pun buat kerja kita. Tetapi sebagai pereka bentuk, because I believe that we as educators, we are learning architects. Kita sebenarnya yang mereka bentuk pembelajaran. Jadi kitalah sebenarnya yang mempersiapsiagakan pelajar kita supaya mereka bersedia untuk immerse di dalam topik pembelajaran yang kita bincangkan misalnya. So how are we going to attract students' attention? Apa yang perlu kita buat untuk kita attract students punya attention? Masuk je bagi Kahoot. Semua dah seronok. Yes, okay, contoh sebelum kita buat ujian dulu kan, Kahoot dulu. Bagi dia orang rasa okay. So maknanya dia orang tahu semua soalan-soalan dalam Kahoot ni berkenaan dengan apa, contohnya topik apalah kan. Kalau macam contoh macam saya, okay, topik augmented reality contohnya. Jadi dia kata okay, maksudnya kita akan belajar tentang augmented reality. So kita sebelum kita mulakan pembelajaran kita yang kita nak laksanakan tu, kita cuba untuk channelkan students punya fokus ke arah tajuk itu terlebih dahulu. Itu yang dikatakan sebagai induksi set. Kalau di pelajar-pelajar di Fakulti Pendidikan, mereka memang semasa micro teaching dan juga teaching practical tu memang wajib lah mesti ada induksi set, induction set. Maksudnya satu proses di mana untuk kita establish satu environment supaya pelajar bersedia untuk mempelajari tajuk itu, right? So di samping itu juga sebagai seorang instructional designer. So kita anggap kita ni sebagai instructional designers lah kan, sebab kita ialah yang mereka bentuk pengajaran kita. Selain daripada kita mempersiapsiagakan student untuk belajar, dari segi emosi pelajar juga mungkin perlu kita ambil berat juga. Ya, mungkin ada pelajar yang ada gangguan dari sudut kata keharmonian, ketenangan dia dan sebagainya lah. Macam dalam kelas saya pun ada few cases di mana ada seorang pelajar ni dia memang tak boleh bekerjasama dalam kumpulan. Daripada awal semester sampai akhir semester, kawan-kawan ni komplain dengan saya. So bila kita buat penjumpaan secara berkumpulan dengan ahli kumpulan tu, pelajar yang tadi tu dia menangis. Tapi dia sebenarnya nampak macam rebellious masa kelas tu. Dia menangis, rupanya dia adalah sedikit masalah dan sebagainya. Akhirnya dia menarik diri, dia kata saya sanggup untuk buat tugasan secara individu. So sebagai pensyarah, macam mana kita nak menangani isu-isu macam tu kan? Kita rasa macam tak fair lah dia buat seorang. Macam ahli kumpulan lain pun macam semua buat berempat contohnya. Jadi itu antara isu-isu yang kita sebagai pensyarah, whether we like it or not, ataupun kita tak boleh katakan bahawa saya tak ada masa lah nak fikir pasal masalah-masalah pelajar ni. Tapi itulah hakikatnya sebagai seorang pendidik, itu antara kata tanggungjawab kita lah juga. Okay. Tapi itu subjek kepada sama ada you setuju ataupun tidak setuju lah kan. Tetapi bagi saya di dalam latihan pendidikan, itulah antara keperluan-keperluan yang perlu kita ada di dalam diri kita. Okay, seterusnya dari segi instrumen dan juga konten. Konten of course lah kita memang subject matter expert lah.
Okay, cuma dari segi instrumen ini, apakah antara bahan-bahan yang boleh kita gunakan untuk kita memastikan objektif pembelajaran itu tercapai. Sometimes bila saya bercakap dengan pelajar-pelajar saya di Fakulti Pendidikan kan, saya misalnya saya minta mereka fikirkan satu cara ataupun medium yang you all boleh fikirkan untuk mengajar satu topik. Okay, jadi contohnya pelajar undergrad saya lah, saya katakan fikirkan satu bahan untuk you mengajar. Jadi dia kata, doktor, saya nak ajar tentang Apple. Ni pelajar prasekolah lah, peningkat kelas. Dia nak mengajar tentang Apple merah dengan Apple hijau, dan juga dari segi acidity dia, dari segi rasa dia, dari segi mass ataupun berat dia. Jadi apa yang dia buat ialah, dia rancang ialah dia akan menghasilkan satu video di mana dia pergi ke kedai, dia ambil gambar buah-buah Apple tu, kemudian dia juga beli Apple, bawa balik, dia suruh adik dia berlakon di hadapan video, ya, di hadapan kamera lah. Okay, Apple merah ni rasa dia agak manis as compared to yang Granny Smith yang hijau tu kan. So dia kata, adik, Apple merah ni kena senyum sikit bila makan sebab dia manis. Tapi apple hijau bila makan kerutkan sikit. So bila dia dapatkan video itu, jadi dia tunjukkan, dia kata okey, inilah cara saya untuk mengajar tentang perbezaan antara apple merah dan juga apple hijau. Ya, merah rasanya agak manis sebab tu bila makan muka tak berkerut, hijau rasanya agak masam sedikit sebab tu bila makan tu kita nampak berkerut. Contoh Jadi kalau kita fikirkan efektif tak bahan itu, video yang dia buat tu untuk mengajar pelajar bahawa ada perbezaan rasa antara apple merah dengan apple hijau. Apa pandangan you all? Ada tak idea lain yang mungkin lebih efektif selain daripada dibuat video ke, ataupun macam mana? Bagi dia orang rasa apple tu sendiri. Sorry? Bagi dia orang rasa apple tu sendiri tak boleh. Ya, betul tu. Siapa tu yang cakap tu ya? Saya tak nampak kat sini namanya. Okey, Afiq Okey, thank you Afiq. Apa tu, yes, betul. Saya katakan, daripada you spend time untuk create video yang konon-kononnya canggih, ambil gambar, kena edit bagai kan, might as well you bawa Apple tu sendiri bagi dekat pelajar supaya dia orang rasa sendiri. Maknanya apa dia instrumen dalam pengajaran yang dalam konteks yang kedua? Realia. Realia maksudnya apple, buah yang sebenar. Apa tu bahan yang sebenar? Katak ke, apa ke bahan yang sebenar kita panggil sebagai realia. So maknanya di sini instrumen, poin yang saya nak katakan di sini ialah apabila kita merancang tentang teaching and learning, tidak semestinya kita bawa bahan-bahan yang sophisticated. Ya, kadang-kadang bahan sedia ada, bahan yang tak perlu kita nak bangunkan sendiri pun lebih bermakna kepada pelajar-pelajar kita. Setuju tak? Ya, you all setuju tak? Setuju. Setuju. Yes. So maksudnya sebab saya risau apabila kita bercakap tentang active learning, kita bercakap tentang teknologi, semua orang membayangkan kena buat bahan ke, kena buat website ke, kena buat augmented reality ke, kan? Kena buat animation ke? Tidak semestinya. So di sini sebenarnya peranan kita sebagai pendidik ialah untuk memilih what are the instruments yang boleh membantu pembelajaran as long as dia mencapai objektif. Ya, tidak semestinya saya sebagai orang teknologi tapi saya tidak menyangkal kebaikan penggunaan papan putih. Ya, mungkin orang kata Fariza, awak orang teknologi takkanlah nak guna papan putih lagi. Saya kata why not? Sebab papan putih adalah antara instrumen yang paling berkesan, especially kalau yang mengajar mathematics kan, kalau you nak tunjukkan cara pengiraan dan sebagainya, that will be the most effective instrument yang boleh kita guna di dalam pengajaran kita. Right? Okay, so maknanya apa yang saya nak simpulkan di sini ialah peranan kita sebagai Okey, so peranan kita sebagai pensyarah sebenarnya ialah untuk kita reka bentuk pengajaran kita. So kita tak perlu berada di dalam suasana itu kerana components of instruction hanyalah perlu yang wajib ada pelajar, ada content, ada learning environment dan ada instrumen. Ada soalan ke so far?
Kalau ada soalan boleh je tanya bila masa So kita nak buat secara two way je lah. Okay, so sekarang ni how to design an instruction. So di sinilah saya nak perkenalkan saya nak bincang sedikit tentang instructional design approach pendekatan reka bentuk pengajaran. Dan kalau kita boleh permudahkan dia punya makna di sini, instructional design means satu proses untuk kita solve the instructional problem melalui satu analisis yang bersistematik, systematic analysis of the conditions of learning. So macam mana kita nak mulakan? Okey. Cuba fikirkan mungkin sesaudari dah mengajar kan sebelum ni kan? Dah ada student kan? Okey, cuba fikirkan dalam satu kelas kita ada satu isu di mana pelajar kita punya actual performance tidak mencapai apa yang kita expect. Expected performance ni di mana kita nak rujuk? Kat mana kita nak katakan expected performance ni? HPK kita. Dan mungkin kita ada rubrik kita kan, rubrik pemekahan kan. So pelajar sepatutnya boleh buat ni, buat tu, buat ni. Tetapi apabila mereka submit tugasan dan sebagainya, kita nampak dia punya actual performance ini masih tidak mencapai apa yang kita expect. Jadi di sinilah jarak antara actual dengan expected performance dipanggil sebagai discrepancy. Alright? So itu yang paling penting sekali untuk kita laksanakan kalau kita nak melaksanakan pendekatan secara instructional design. Kita kena pasti dulu apa sebenarnya gap antara actual performance and expected performance, dan gap inilah yang perlu kita rapatkan. Jurang inilah yang hendak kita bridgekan apabila kita merancang pengajaran untuk masa yang seterusnya. Okay. Contohnya, students performance in biology subject. Actual performance versus desired performance ataupun expected performance. Apakah sebab dia? Contoh kan? Kita dah ada isu macam tu. So kita pun boleh senaraikan apa agaknya antara sebab-sebab yang menyebabkan pelajar kita tidak mencapai expected performance. Adakah kerana resource yang limited, bahan kita dekat UKM Folio kita letak sikit, ataupun tidak banyak bahan yang ada di luar sana, contohnya lah ataupun kerana pelajar kita kurang bermotivasi untuk belajar, ataupun adakah kerana mereka ni masih lagi lack of knowledge ataupun skills. Jadi apabila kita dah kena pasti apa dia diskrepansinya dan apa dia penyebab kepada berlakunya jurang itu, kita kena berlapang dada. We have to list down all the possible causes kenapa jurang itu berlaku. Setelah kita senaraikan, barulah kita fikirkan apa dia strategi yang boleh kita gunakan untuk kita mengubah ataupun kita menyelesaikan masalah yang berlaku. Alright. Alright. So contoh macam ni kan. Kalau limited resources, what can we do? Kalau kita dapat maklumat daripada pelajar kata alah bahan tak cukup lah doktor letak sikit je dekat UKM Folio. Ataupun doktor tak bagi pun link untuk kita orang. Ni jenis pelajar yang nak spoon feed kan. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bagi dia tugasan untuk cari bahan. Yes, betul. Bijak tu. Saya menganggarkan kalau orang kata kita carilah bahan, sebenarnya itu mungkin kita masih spoon feed pelajar. Instead kita libatkan pelajar. Okey, kalau you rasa kurang, sekarang ni saya bagi tugasan berkumpulan, you cari 10 bahan untuk tajuk ni, kumpulan ni cari 10 bahan tajuk ni. Semua kumpul kita dapat satu archive bahan yang banyak. Maknanya di sini sebab kita kena ada satu tajuk lagi tentang active learning, kita libatkan pelajar lah. Contohnya katalah kita kata kita tak banyak bahan video kan? Tak bahan video. Kita tak mampu nak buat semua. Betul tak? Dengan masanya yang kita ada, dengan kerja pengurusan lah, dengan tugas penyelidikan dan sebagainya. Itu belum campur nak menulis Q1, Q2. Betul tak? Okay. So, apa yang boleh kita lakukan ialah kita libatkan pelajar. Kita berikan mereka kata ruang untuk mereka sendiri membina bahan itu.
Ya, sebab kalau kita lihat sekarang ni pun Gen Z ni pun mereka lebih suka untuk create bahan mereka sendiri kan. Mereka lebih suka untuk explore things yang sometimes kita pun tak sangka kreativiti mereka sampai ke tahap itu, ya. Jadi begitulah. So, okay, yang seterusnya kalau lack of motivation, what if kita dapat feedback daripada student mengatakan, dia kata, doktor saya ni tak bermotivasi lah masuk kelas doktor. Ataupun saya tak bermotivasi lah belajar tajuk-tajuk yang mengira-ngira ni. Contoh, apa yang kita sebagai instructional designer, apa sebenarnya agak-agaknya lah antara langkah yang boleh kita ambil kalau kita dapati student cakap macam tu? Pernah tak kita rasa macam, student ni macam tak minat kan, student ni memang low lah tahap dia orang. Pernah tak kita rasa student kita macam tu? Selalu. Okay. Maknanya kita ada isu kan. So sebagai instructional designer, sebagai seorang educator, apa yang boleh kita buat bila kita dapat feedback macam tu? Ke kita kata, tak apalah, dah memang dia macam tu, let go je lah. Rasa macam nak piat telinga. Piat telinga siapa? Telinga student kan? Student. Okay. Right. Sebenarnya kan, ni menarik ni. Saya pernah saya tanya pernah tak ada masalah dengan student. Jadi salah seorang lecturer tu dia kata student saya ni malas. Okay, student ni malas, masalah dia. Okay, so saya kata okay, kenapa cik kata student tu malas? Dia kata, right? Dia kata tak, dia orang ni tugasan tak nak buat, dia kata kan. So saya kata agaknya kenapa mereka tak buat tugasan itu? Tak, mungkin sebab dia orang kata nota saya tu tak berapa jelas, dia kata. Kenapa nota apa yang diberi? Oh, yalah nota saya memang yang lama kan, saya photostate, lepas tu saya PDF kan, dia kata macam tu. So jadi sebenarnya kalau kita tengok pada isu ni, sebenarnya apakah pokok pangkal masalah? Adakah sebab masalahnya pelajar malas? Ataupun kenapa sebenarnya yang menyebabkan pelajar itu malas? Tak. So sebagai educator, bila kita tengok satu isu dalam kelas kita kena pergi kepada root of the problem. Kita cuba kena pasti, okay, kalau kita rasa pelajar kita tidak bermotivasi, apa sebenarnya yang menyebabkan mereka tak bermotivasi? So itu yang bagi saya berpegang kepada reflective praxis punya pendekatan, di mana sebagai seorang pendidik ni memang kita kena perlu buat reflection, ya. Jangan takut dengan jawapan daripada pelajar. Okay, always make themselves orang kata comfortable to tell us what are the things that you think I should improve in the next teaching. Kalau kita boleh open macam tu, insya-Allah kita akan dapat orang kata mengenal pasti apa dia masalah dia. Tapi janganlah kata okay, saya nak you buat reflection, tulis nama tulis nama. Student nak tulis yang mulus-mulus je lah kan. So let them be anonymous, tapi tulis je, tak apa you nak hantam saya pun tak apa, I don't know who you are. Okay, yang penting kita sebenarnya daripada kita dapat feedback yang positif, tak apalah kita kembang hidung 2 minggu kan. Tapi kalau feedback yang negatif tu, apa yang kita boleh buat? Sebenarnya itu lebih bermakna kalau saya lah. Lebih bermakna untuk kita menambah baik lagi pengajaran kita. Okay, saya nak share boleh? Ya, silakan. Saya pun ada pengalaman lah macam sebelum ni bila mengajar di fakulti farmasi di tempat pengajar lama saya. So student farmasi bila saya ajar tentang farmakologi yang lebih kepada plant punya source of the drug, diorang tak boleh nak relate. Contoh macam tak appreciate sebab bagi dia apa kegunaan you ajar ni, nak ajar pasal pokok, tak ada relate pun kan. So they cannot, that's the first batch lah, sebab masa tu saya baru start belajar, so I get quite rough feedback lah, diorang tak faham. The second batch tu, so all starting lecture tu I bagi application dulu of this topic. Apa dalam dunia farmasi tu macam mana sebenarnya this topic apply, so that they will appreciate rather than bagi dulu maksud ke, and then in the end baru nak bagi application. So that's some of the teknik yang saya juga cuba buat lah untuk pastikan pelajar tu minat dengan topik. Ya,
Itulah mungkin ada yang kata didaktif dengan induktif kan. Sama ada kita nak ajar basic terlebih dahulu satu persatu, faham terminologi dan sebagainya, ataupun terus kepada satu application, satu hands-on activities, and then daripada situlah mereka menemui term-term yang baru dan terus dikaitkan dengan pengalaman yang mereka lalui. Itu juga antara pendekatan yang boleh kita guna pakailah. Terima kasih apa nama ni yang share tadi. Sorry dah saya tak ingat nama-nama, tak naik kat sini Alright. So now so dalam ID strategi ni, apabila kita nak merancang strategi, dia kata describe general component of a set of instruction materials and procedures to be used with material to elicit certain learning outcomes. So dalam inilah yang perlu kita rancang, yang melibatkan apakah dia antara bahan-bahan pengajaran yang boleh kita gunakan, apa dia cara pengajaran ataupun aktiviti, learning activities yang boleh kita rancang supaya dia boleh mencapai satu outcome yang kita kendaki. Right. So, of course dia melibatkan dalam perancangan. Saya masukkan dalam slide ini sebab ni berkaitan juga dengan tugasan you all nanti kena buat rancangan pengajaran kan? Okay. So, masa kita merancang pengajaran, of course we have to select apa dia approach dalam learning approach yang kita nak gunakan. Sama ada dia berbentuk project based, problem based. Project kita bagi project lah. Problem bermula dengan satu isu yang pelajar perlu selesaikan. Mungkin discovery learning, ataupun kita nak gamify kan kita punya pengajaran tersebut, kita nak menggunakan pembelajaran secara kolaboratif ataupun secara experiential, maksudnya pelajar melalui pengalaman itu sendiri. Jadi daripada situlah mereka construct their own meaning of learning, and then dia construct dia punya conception of apa juga isu-isu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, atau mungkin kita boleh gunakan dalam bentuk game based. Game based ni dia berbeza sikit dengan gamify, game based. Kemudian drill and practice. Saya rasa mungkin masa zaman-zaman saya sekolah dulu drill and practice ni sangatlah famous kan. Ataupun masa universiti dulu juga sama jugalah. Jadi bila kita habis satu semester tu diberikan soalan-soalan simulasi untuk final exam. So kita drill and practice lah untuk kita jawab supaya bila exam nanti kita boleh jawab dengan baik. Okay, and then kita ada simulation. Mungkin bidang sains yang di makmal dan sebagainya, mungkin simulation ni salah satu daripada pendekatan yang banyak digunakan lah. Kemudian kita ada think, pair, share. Think, pair, share di mana melibatkan pelajar mungkin dalam kumpulan a group of 2 or 3. Kita minta mereka explore sesuatu konsep. Kemudian apabila mereka dapat, mereka fikirkan macam mana mereka nak share maklumat tersebut dalam cara ataupun bahasa yang mudah kepada rakan-rakan dan mereka bincangkan. Okay, think, pair, share ni boleh jadi salah satu daripada aktiviti yang bermakna kepada pelajar-pelajar kita. Okay, ataupun mungkin kita boleh gunakan group discussion atau juga presentation ataupun demonstration. So saya rasa masa tidak mengizinkan untuk saya ceritakan satu persatu ni. Kalau ada persoalan, boleh kita bincangkan sedikit lah. Kalau tak ada, saya teruskan kepada slide yang seterusnya. Semua familiar ke dengan peningkatan ini? Doktor, saya nak tanya berkaitan dengan project based ke atau problem based. Maksudnya dia ni tak semestinya dalam kumpulan, dia boleh jadi individu ataupun dia boleh jadi collaborative learning juga. Okey. Dia ada kata intertwin dia lah. Kalau katalah kita nak melaksanakan project based atau problem based dalam kumpulan, maka of course payung besarnya adalah kolaboratif lah, sebab kita nak pelajar berkolaborasi kan. Okay. Tetapi mungkin dalam problem based, project based mungkin boleh jadi individual punya project, or boleh jadi juga dalam bentuk group punya tugasan. Tak ada masalah. Tetapi pendekatannya itulah, maksudnya bila kita kata okay, problem based learning, maksudnya ialah pengajaran yang kita laksanakan itu adalah berasaskan kepada satu isu yang kita beri kepada pelajar kita. Dan mereka perlu menyelesaikan isu yang kita beri itu dengan cara apa juga caralah, ataupun mungkin kita ada prosedur yang tertentu yang kita mungkin dalam UO punya disiplin ada langkah-langkah yang khusus, langkah-langkah yang rigid. In order for you to solve the problem, you have to use up all these procedures. Mungkin ataupun mungkin dalam disiplin yang berbeza, whatever means that you are using, I don't care as long as you can solve the problem. Mungkin juga, maksudnya. Jadi cuma mungkin whatever tugasan yang kita beri kat sini,
kalau bolehlah saya sangat-sangat promote 21st century learning skills. Saya rasa bukan sesuatu yang barulah untuk rakan-rakan semua kan. 21st century learning skills ni sebenarnya ada 4 cabang dia. Cabang utama dia lah. Tapi saya rasa ada dalam next slide. Nanti kita come to that later. Alright. Okay. Boleh saya teruskan ke? Sebab kita dah pukul 11 banyak lagi saya nak cerita ni. Okay. Afiq ada nak tanya kan macam angkat tangan tadi? Tak ada. Okay. Sampai kat saya. Okay, yang lain kalau ada nak tanya silakan tanya. Janganlah rasa segan-segan. Kita ni nak beranak je ni. Kita nak bincang sama-sama kan? Alright. So of course lepas kita memilih apa tadi? Kita memilih learning approach ataupun cara pengajaran pembelajaran kita nak guna pakai dia dalam pengajaran kita nanti. Of course kita perlu juga memilihlah apa dia media yang kita nak gunakan. Ya. Media maksudnya bahan pembelajaran lah. Sama ada yang berbentuk multimedia. Multimedia ni maksudnya bahan yang ada elemen, ada teks, ada animation, ada audio, ada grafik dan ada juga video. Ya, itu multimedia. Video atau dalam bentuk grafik, ya, poster dan sebagainya, ataupun dalam bentuk audio saja. Macam kita bagi podcast. Ya, bila MCO baru ni ramai yang explore tentang podcast dan sebagainya kan. Kita boleh guna juga. Sometimes kita underrate audio ni. Tapi kita jangan lupa if we have students yang kelainan upaya, audio bagi mereka, especially yang blind students lah, mereka akan appreciate audio. Okay, saya nak share satu pengalaman. I think it was 2 years back. Saya ada seorang pelajar yang blind lah dalam kelas education and technology saya. Selama ni kita manalah ada student kan, student yang blind. Jadi saya ni, bahan saya banyak kalau animasi tu, kalau kita guna PowerTune dan sebagainya, kita tak ada voice over, tak ada narration. Kita hanya ada teks, ada animation dan mungkin ada music. Jadi apabila pelajar ni masuk ke kelas, itu memang jadi satu tamparan yang paling hebat kepada saya. Sebab apabila saya gunakan bahan tersebut, saya dapati memang saya tahulah dia tak dapat apa-apa kan. So saya pergi dekat dia, maaf lah sebab saya tak bersedia dengan bahan yang ni. So tak apalah doktor, dia kata saya pun tahu saya ni lain pada orang lain. Bayangkan perasaan saya masa tu, memang rasa nak mengalir mata tau. Saya minta maaf ralat saya ni, tapi apa sebenarnya yang you appreciate bahan untuk pembelajaran ni? Sebab dia pelajar blind ni, dia ada satu software yang diguna, dia panggil JAWS. You ada tak pelajar-pelajar blind? Ataupun pelajar yang separa buta ke, ada tak pengalaman macam tu? Ada. Okay. Mungkin kalau ada mungkin boleh share juga pengalaman macam mana Yudi dengan dia, dengan pelajar tersebut. So dia akan guna JAWS ni, dia akan yang dia cucuk dekat handphone dia tu, and then dia pasang dekat laptop dia, dan dia kata doktor kalau doktor boleh bagi audio, bahan audio saja, okey. Yang kedua kalau doktor boleh bagi PDF. Sebab JAWS ni dia akan eja satu persatu tau. Contohnya macam multimedia kan, MULTI, laju dia punya ejaan. Saya kata, Azri macam mana you boleh tangkap? Dah biasa dah, dia kata. Maknanya kelebihan bagi orang yang kekurangan dari sudut penglihatan tapi dia punya pick up tu laju. Saya dengar, boleh ke nak baca satu-satu? Tapi itulah cara mereka belajar. Jadi mungkin kita, adakah rakan-rakan yang ada pelajar yang berkelainan upaya mungkin nak share dengan kita pendekatan yang you all gunakan? Silalah. Tadi kan yang kata ada pelajar yang ni kan? Ada. Ya, sila. Ada nak share apa-apa ke? Silalah. Bila lagi kita nak share kan, tak tahu bila lagi nak jumpa kita ni. Dr. Fariza, ya, saya sebenarnya mengajar pelajar yang sama. Ya, Dr. Esan. Dia join kelas saya, dia subjek TESOL tu sebagai elective. Okay. Maksud dia memang kita tak bersedia lah, dan masa first time tu saya macam confused.
ni pelajar ni betul ke masuk kelas? Kan masuk kelas yang betul atau tak? Tapi sebab lecture saya kebanyakannya memang saya bercakap. Tapi untuk bahan-bahan yang bercetak, saya tanya dia macam mana dia study. Dia kata dia masuk tu sekali dengan kawan-kawan, beberapa orang kawan pendidikan khas. Jadi dia kata dia orang membantu dalam perbincangan. Dia tak study sendiri, dia study secara berkumpulan. Ya, betul. Jadi bila saya tahu macam tu, saya kata okey lah. Dan kalau ada apa-apa persoalan, saya minta dia contact saya terus. Ya, betul. So and then sebenarnya beliau ni pun pelajar bright student juga. Kalau tak salah saya, dia adalah best student STPM peringkat Malaysia untuk inklusif kan. Betul. Yes, okay. Alright, so itulah sedikit pengalaman. Jadi kita jangan lupakanlah ya pelajar-pelajar kita yang mungkin memerlukan kelainan dari sudut bahan. Kalau you all pergi rujuk pada maklumat di dalam UKM Folio, saya ada ceritakan tentang kepelbagaian pelajar. Tapi kita tak bincanglah sebab saya ada letak dekat UKM Folio. WAK misalnya pelajar yang mungkin lebih cenderung kepada bahan-bahan visual. Pelajar lebih cenderung kepada bahan audio. Pelajar yang read write, ya, dia suka menulis. Ya, dan juga kinestetik, pelajar yang perlu kepada orang kata pergerakan, perlu pada dia tak boleh duduk setempat ya. Jadi itulah yang perlu kita raikan apabila kita memilih corak pembelajaran as well as media yang kita nak guna pakai supaya kita boleh orang kata fulfill all the needs of our students. Sebab pelajar kita ni ada cara-cara pembelajaran yang berbeza-beza, ada kecenderungan yang pelbagai, right? So mungkin kita boleh gunakan teks, real object ataupun realia macam saya katakan tadi, ataupun kita gunakan model ataupun spesimen lah. Alright. So sedikit saja lagi tentang slide ini sebelum saya beralih pada slide yang seterusnya. Mungkin inilah antara question yang boleh kita tanya diri kita untuk kita buat reflection. Ya. Sometimes kita rasa macam tak ada masa nak fikir-fikir pasal reflection kan. Tapi believe me, kalau kita berlapang dada untuk kita buat reflection, dia sebenarnya bukan sekadar untuk pelajar kita tetapi sebenarnya untuk diri kita juga supaya kita boleh kata develop ourselves to become a better person, a better educator insyaAllah. Right. So did students learn what you wanted them to learn? Okay. Can students demonstrate understanding of the content? So ini antara soalan-soalan yang boleh kita guna pakai, especially bila kita nak buat reflection as well as kita nak buat evaluation dengan students kita. Right? Ini juga antara yang saudari perlu masukkan apabila kita buat perancangan pengajaran nanti. Kalau sempat saya akan go through kita punya template yang telah saya letakkan tu. Dah ada sesiapa ke yang tengok template yang saya tampal dekat UKM Folio tu? Tak apa, kalau tak ada pun saya tak marah. Faham. Semua busy lagi kan? Okay, tak apa. Nanti you boleh rujuk kat situ lah. Kalau ada masa kita boleh go through. Okay, would these learning objectives be better taught without technology or with other technology? So itu yang macam saya katakan tadi lah. Sometimes kita fikir bahan kita tu adalah yang terbaik. Mungkin selepas kita dapat feedback pada pelajar, we might want to shift to other kinds of technology. Kemudian, can students work cooperatively with a partner on this lesson? Okay, itu juga kadang-kala ada isu kan, pelajar-pelajar especially yang undergrad lah. Bila kita letak berkumpulan ni, bila kita tentukan, dia orang tak puas hati. Bila pilih sendiri, ada pula isu gaduh dan sebagainya, right? Then, would parts of the content be better understood if students work individually? Ini juga perlu kita tengok lah. Mana yang sesuai kita nak buat secara individu ataupun secara berkumpulan. Apa yang perlu kita ubah? Apa yang perlu kita kekalkan dan bagaimana kita nak revise pengajaran kita. So kalau kita boleh gunakan, maksudnya saya tidaklah menjangkakan kita ni seterusnya kita guna semua soalan ni kan, but gradually lah kita cuba untuk melihat, untuk kita reflect balik kualiti pengajaran kita. Sebab orang kata customer is always right kan, so kita tak boleh argue lah yang tu. Kalau customer kita kata dia lebih suka macam ni, cara pengajaran mengajar kita laju sangat contohnya, so kita kena ambil lah itu secara positif, right? So inilah dengan menggunakan ID tu tadi, dia membolehkan kita, macam kita dah bincang tadi, kita nak boleh identify dia punya performance problem, kita nak tengok discrepancy tadi kan. Kita nak tentukan goals dan juga objektif untuk pembelajaran. Kita boleh define kita students punya
keperluan dan kita boleh develop strategis untuk kita mencapai objektif pembelajaran dan juga macam mana kita nak access a learning outcome. Jadi itulah antara pendekatan ID dan kita boleh evaluate sama ada goal objektif tu telah tercapai ataupun tidak. So sebenarnya saya tidak mahu menceritakan tentang model-model ID sebab saya rasa model-model ID ni mungkin ialah dia akan makan masa kan, tetapi saya telah masukkan dalam UKM Folio, salah satunya ialah Azure model. So sesuatu lagi boleh rujuk di situlah, mungkin yang dah biasa mungkin guna Azure model ataupun mungkin you boleh reflect balik macam tadi kan. Ada yang kata 0.1, 0.2, ada yang kata 1, 2, ada yang 2, 3.5 dan sebagainya. So selepas kita bincang ni, adakah rate itu berbeza? Adakah you rasa macam tadi silap lah, rupanya banyak dah yang saya buat. Kan? Sometimes people yang tak ada dalam bidang instructional technology ni ataupun tak familiar dengan ID, dia rasa dia tak tahu. Tapi sebenarnya all this while, inilah yang you all buat, betul tak? Inilah yang kita buat tetapi kita tidak tahu ini adalah langkah-langkah yang sistematik yang boleh kita guna pakai untuk kita merancang PMP kita. Right? Any question? Saya ni cakap banyak sangat ke? Okay, kalau ya. Okey je doktor, seronok. Saya takut saya cakap banyak sangat. Tadi kata tak nak bagi lecture kan, dah jadi macam lecture pula. Okay. So tak apa. So far you rasa macam mana? Tadi katalah you rate tadi 1, 2. Setelah kita bincang ni, ada tak sedikit peningkatan ataupun sama je? Sama. Ya? Definitely ada. Sebab macam Dr. Fariza cakap tadi, memang all this while kita memang practice that way but kita tak relate dengan all this concept lah in this kind of form. Tapi iyalah Dr. Fariza, can I know that apa komen ya kalau saya pula yang tanya balik but tak apa, sila-sila. Sekarang dengan pandemic issue new norm ni, cara pengajaran, pembelajaran pun kena ikut the new norm. So for example, semua kena online, most of the lesson kena online. So pensyarah juga kena, bukan like last time those old school, masuk je so we will learn from that during that time. So kita pun sometimes kita pun membawa that kind of concept. But now we are trying to learn sebab dengan banyak new norm ni. So apa pendapat doktor kalau dengan student yang sometimes dia expect during the online session dia duduk and dia dengar macam tu je. They expect everything, from ours sebab online we have to be very interactive. But for me before the COVID, memang I suka dekat whiteboard. And I suka student to the whiteboard. And then dia lagi alert. But now susah nak to reach them. So for us pensyarah, we have to be macam very creative lah, how to reach out, how to engage. Sebab masing-masing ada attitude masing-masing. The engagement tu yang sometimes pada pendapat saya memang challenging lah, especially this new norm ni lah. Okey, boleh saya tahu tak kalau buat kelas dengan pelajar, adakah ini secara segera ataupun tak segera? Synchronous or asynchronous? Little bit of both. Okey. So maksudnya mungkin masa synchronous, maknanya secara kata segera macam kita sekarang lah. You can always use whiteboard as well, kan? Guna platform apa untuk online ya? Normally is Teams lah sebab pelajar genius dia ada around 300 lebih lah, 340 macam tu. So kalau Teams is quite a challenging for us lah sebab dia maximum is 250. Okay. Tak bahagikan mereka pada kumpulan lebih kecil ke atau at least 2 groups lah? 2 groups lah for 2 sessions. And then always yang the flip learning, the recorded video dulu, and then masa kuliah is more to discussion and then ada presentation. So that is kita dah change lah the how we thought earlier sebab kalau tak kalau online saja I don't think kita dapat catch dia punya interest, especially dah ramai kan. So we don't know siapa yang
still in the class, still not in the class, you know. Yeah. Ya, memang itu antara isunya lah. Saya rasa mungkin dalam slide saya satu lagi ada disentuh tentang remote learning. Mungkin kita boleh relate jugalah. But especially bila kita bercakap tentang online learning ni, memanglah isu students engagement is quite an issue kan. Kadang especially kalau yang gelap tu kita tak tahu dia ni bagaimana kan online, tetapi dia dah ke dapur, dia dah buat benda lain kan, dia take calls dan sebagainya. Sorry yang gelak-gelap ni saya tak kata pada yang gelak-gelap kat sini. Maksudnya dengan student kita lah, especially kalau kita kelas yang agak panjang. So sebab itu sebagai seorang instructional designer, maknanya kita ni, saya dah label kita semua sebagai instructional designer. Apabila kita berhadapan dengan kelas online, memang dia sangat challenging kerana dia tidak sama dengan kelas face to face. Dalam kelas face to face, we can always monitor our students' mood kan. Kita tengok muka dia pun, riak muka, kita tahu pelajar ni minat ke tak ke kan. Kalau pelajar tak beri perhatian pun kita nampak. But in contrast, dalam online kita tak nampak emosi yang ditunjukkan dan sebagainya. So di sinilah saya rasa aspek penglibatan pelajar itu sangat-sangat penting. Dan sometimes apabila kita online, katalah how many hours untuk satu session tu, Eileen? 1.5 to. Okay, 1 or 2 hours. 1.5 or 2 hours. Okay, that's quite a long orang kata period of time untuk pelajar-pelajar kan. So macam mana kita nak put our teaching and learning into chunks? So kita kena put into chunks. Maksudnya mungkin you have something that you want to explain, but later on stop seketika, you come up with dengan any activities yang boleh engage dengan mereka. Contohnya sekarang ni I buka Padlet, saya nak you tulis apa dia. You cari bahan, you letak dekat Padlet contohnya. So kalau kita melibatkan pelajar secara aktif, mereka ni tak ada masa untuk bosan. Maksudnya mereka kena alert lah. So sebab tu kita perlu merancang, macam saya ada pernah juga berbincang lah dengan few friends from USM tentang macam mana kita nak mereka bentuk pengajaran secara online ni apabila kita berhadapan dengan satu kumpulan pelajar yang ramai dan masa yang agak panjang. So what we can do is we can always put macam saya katakan tadi, kata learning activities into sub chunks, into chunks ataupun sub kata section lah. Katalah untuk ni kita mulakan dengan satu subtopik, and then what are the follow up activities yang kita perlu rancang supaya pelajar perlu melibatkan diri. But of course it needs orang kata some homeworks. Kita kena alert dengan pelbagai tools dan sebagainya. Tapi tak apa, kita tengok dekat satu lagi slide. Saya akan share tentang macam mana kita nak buat assessment semasa kita mengajar secara online. Boleh ke? Alright, okay. Alright, so nak take 2, take 3, take 4? Takutlah dah macam banyak pula kan Dr. Farizah cakap. Nak rehat sekejap ke ataupun boleh saya teruskan sebab kita ada lebih kurang 40 minutes. Saya ni ikut majority You rasa nak take 5 je? Ke take 2 ke? Ke nak teruskan? Tak ada jawapan ni. As-sukut alamatur ridha. Senyap tu maknanya setuju. Okay, so maknanya saya teruskan je lah kot ya.